الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Sempena Maulidur Rasul. Bila tiba Rabiul Awal, seluruh dunia, majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang tak bersetuju tu itu terpulang pada dia lah. Kelompok yang tak suka Maulid ni tak ada masalah. Kan? Tapi majoriti ulama seluruh dunia bila tiba Rabiul Awal merayakan Maulid Nabi. Para ulama dan para ahli tarikh, para muhaddisin, majoriti mereka sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin. Itu hari Isnin. Mereka juga sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal. Ulama yang mengkaji tarikh ni, kan, yang kaji ilmu tarikh, bila dikira perkiraan mengikut Masihi, bila dikaji perkiraan ni, dia memang jatuh hari Isnin tu, memang jatuh perkiraan tu jatuh di bulan Rabiul Awal. Cuma yang dibahaskan ni tarikh tu 9, ada mengatakan 9, 10, 12. Tapi Isnin tu sepakat, bulan Rabiul Awal tu pun sepakat. Cuma tarikh ada mengatakan 9, 10, 12. Tapi pandangan yang paling besar, majoriti berpegang kepada pandangan 12 Rabiul Awal. Jadi bila tiba Maulid Nabi, satu dunia. Jadi apakah isi dalam Maulid Nabi ini? Isi dalam Maulid Nabi ini adalah menceritakan tentang tujuan buat Maulid Nabi itu untuk apa? Sebenarnya nak menceritakan tentang 3 perkara. Ulama mengatakan tujuan Maulid Nabi ini, selain daripada kita nak bawa umat ni untuk mengenang Nabi ini, tapi sebenarnya pengisian tu adalah 3 perkara. Pertama, untuk menceritakan tentang sirah Nabi. Sirah Nabi daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Sirah tu, perjalanan hidup Nabi ini. Sebelum Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Seluruh kehidupan tu 63 tahun. Jadi 63 tahun punya kisah ni boleh ke habis dalam satu malam? Tak boleh lah. Boleh ke habis dalam masa 1 bulan? Tak boleh lah. Tapi daripada, kata orang tua, daripada tak ada langsung adalah sikit. Daripada tak adalah langsung adalah sikit. Jadi kehidupan Nabi ni, pertama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, surah Nabi.
surah Nabi ni maksudnya rupa bentuk Nabi. Menceritakan tentang rupa bentuk fizikal Nabi ni. Daripada ujung rambut Nabi sampailah ujung kuku kaki Nabi tu. Daripada ujung rambut dia tu sampai ujung kuku kaki dia. Itu nama dia surah. Rupa bentuk. Nak ceritakan. Jadi dalam surah, kemudian yang ketiga, kata para ulama, wasarirah. Sarirah ni apa? Kesedihan, kekecewaan, dan tangisan, penderitaan. Nabi SAW. Dalaman. Isu apa? Isu dalaman. Isu tangisan, isu kesedihan, isu penderitaan. Dalaman. Itu sebab kata Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah satu ketika bila Nabi SAW solat di waktu malam, bunyi tangisan Nabi SAW itu seperti bunyi air yang menggelegak. Bunyi itu datang daripada dalam dada Nabi SAW. Jadi surah disirah, surah Sarirah. Dan semua benda ni ulama cuba untuk himpunkan ketika majlis Maulidin Nabi. Cuma bila kitab-kitab Maulid dibacakan, kalau kita tak mengaji Arab, kita tak faham Arab, memang kita tak faham lah. Kita tak faham lah. Tapi kita tahulah majlis tu majlis menceritakan tentang Maulid Nabi. Tapi bila dibaca kitab Arab, kalau kita tak mengaji Arab, kita pun tak faham. Tapi tak apalah, kita duduk dalam majlis tu pun Allah bagi pahala. Tetapi semuanya itu, majoriti dalam surah Sirah Sarirah, terkandung dalam kitab yang kita baca. Jadi Al-Imam At-Tirmizi, dia mengarang sebuah kitab, nama dia Syama'il Tirmizi. Ini kitab dia, kitab Syama'il Tirmizi, ataupun nama lainnya Fi Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi Syama'il. Kitab yang menceritakan tentang seluruh jasad Nabi ni, kehidupan Nabi, rupa bentuk Nabi secara terperinci. Dan Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dia syarah kitab Khasail Nabawi, dia syarah kitab Syama'il Tirmizi. Maulana Zakaria Hadrat Kutubul Akhtab, title dia tu, dia punya title dia, kita panggil Maulana Zakaria. Dia sebenarnya gelaran dia Kutubul Akhtab. Gelaran dia Kutubul Akhtab Syekhul Hadis wa Raisul Muhaddisin. Itu nama dia. Macam kita panggil lah, yang amat berhormat Datuk Seri, Tan Sri, kan, Doktor, Profesor, Haji, punya lama nak sebut nama kan? Sebab apa? Itu ahli dunia kan? Itu orang ahli dunia kan? Kalau tersalah sebut nama kan, dia ada patut dia YAB, kita tersebut yang YB, kena tegur kan? Betul? Orang kerajaan cukup takut tu. Orang kaki tangan kerajaan bila buat majlis, kalau tersalah patut dia YAB, yang Ahmad berhormat, tersalah sebut YB, kena panggil. Tak ada apa pun kan? Tapi orang, benda tu satu benda yang orang anggap benda tu serius. Tapi Kutubul Akhtab Syekhul Hadis wa Raisul Muhaddisin, Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dia telah mengarang kitab Khasail Nabawi. Nama kitab ni Khasail Nabawi fi syarahil Syama'il Muhammadiyah. Dia syarah kitab Syama'il Tirmizi. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita tiap-tiap minggu kita baca Maulid ni kan? Kita sebenarnya dah berapa bulan dah, tiap-tiap hari Khamis sampai malam Jumaat kita baca 3-4 hadis ni kan? Sebenarnya kita Maulid ni tuan-tuan, paling baik hari-hari Maulid. Hari-hari Maulid. Hari-hari Maulid.
Jadi dalam hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila tiba, Nabi kata perbanyakkanlah. Kan? Itu bunyi apa ni? Ha? You suruh dia berhenti sekejap sampai kuliah habis. You suruh dia stop sekejap. Suruh dia stop sekejap. Dia mungkin tak sedar, dia tak perasan, tapi suruh dia berhenti sekejap. Kita baca hadis ni, suruh dia berhenti sekejap. Kalau lepas isyak suruh dia sambung balik. Macam Cina mati pula macam ni. Sekejap besok dia berhenti. Bukan hormat saya, hormat hadis yang kita nak baca. Saya tak ada apa-apa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam Fadail Hajj, kitab Fadilah Haji, satu orang datang, Sayyidina Ali panggil satu orang untuk betulkan pintu rumah Fatimah. Rumah Fatimah ni, pintu kayu rumah Fatimah. Jadi tukang kayu datang, dia nak betulkan pintu kayu, pintu rumah Fatimah. Ali radhiyallahu bagi tahu dengan tukang kayu, kau buka pintu ni, pelan-pelan kau buka, kau bawa pintu ni dekat Baqi', kau bawa dia pergi dekat kubur di Baqi', kau ketuk dia kat situ. Dah habis, kau datang, kau pasang pelan-pelan. Sebab dia ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab rumah Fatimah dengan makam Nabi tu dekat dia. Makam Nabi dalam rumah Aisyah, dalam bilik Aisyah. Sebelah tu Fatimah. Jadi kalau ketuk, Ali radhiyallahu beritahu apa? Dia mengganggu. Dia tak nak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berehat di kuburan dia. Ambil pintu tu dan bawa pergi ketuk. Jadi bila malah hadis ni, sebenarnya kita baca hadis ni kita kena ada adab dia lah. Jadi kalau orang tu tak tahu, kita apa? Dia tak sedar kan, tapi kita beritahu, tuan kita nak baca hadis. Jadi saya pun tak tahu mana saya berhenti ni. Jadi au surah, sirah au sarira. Jadi kita tiap orang yang cinta Nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut besok hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata perbanyakkanlah, Nabi kata perbanyakkanlah berselawat, hantarkanlah selawat. Nabi kata perbanyakkanlah selawat apabila tiba Sayyidul Ayyam, bila tiba penghulu bagi segala hari, iaitu hari Jumaat. Ni kita dah masuk hari Jumaat. Nabi kata apabila tiba hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat, hantarkanlah selawat sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Fadail Darud, Maulana Zakaria sebut, hantarkanlah selawat sebanyak-banyaknya. Kan? Bila tiba hari Jumaat. Bila tiba hari Jumaat, hantarlah selawat sebanyak-banyaknya. Kerana selawat kalian akan dihantar kepadaku pada hari Jumaat. Nabi kata selawat tu akan datang, akan dihantar kepada aku tu, dibawa selawat itu kepada aku pada hari Jumaat. Dan oleh itu perbanyakkanlah selawat. Dan aku akan mendoakan kalian, aku akan memohonkan istighfar, keampunan untuk kalian dan mendoakan untuk kalian. Nabi kata banyakkan selawat. Bila hari Jumaat. Akan tetapi bagi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tunggu hari Jumaat. Bagi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, bagi dia hari-hari hari Jumaat. Hari-hari dia selawat. Dia tak tunggu hari Jumaat baru dia nak. Baik, walaupun hadis Nabi sebut bila tiba hari Jumaat, perbanyakkanlah hantarlah selawat kalian. Tetapi kata para ulama, orang yang benar-benar mencintai Nabi, mereka tidak menunggu hari Jumaat. Kerana bagi mereka setiap hari adalah hari Jumaat.
Kita tak tunggu hari Jumaat pun nak selawat, hari-hari selawat. Jadi balik kepada kitab ni, kita saban hari, setiap minggu kita baca Syama'il Tirmizi. Jadi sebenarnya setiap minggu kita maulid, kan? Kita baca tentang surah Sirah au Sarirah. Itu sebab bila kita duduk dalam hadis-hadis menerangkan tentang rupa bentuk Nabi, kehidupan Nabi ni, dia penting bagi kita. Sebab akan tiba satu waktu, kata para ulama, semua kita ni akan diberi peluang untuk melihat Nabi SAW. Kita semua ni akan diberi peluang. Itu sebab tadi bila saya sebut tentang selawat hari Jumaat ni, kenapa ulama kata perbanyakkan selawat? Disebabkan kita ni, bila kita dipanggil otak kita ni, dia ada otak ketika sedar, otak di bawah paras sedar, kan? Bawah, kan? Di otak sedar dan otak di bawah paras sedar. Jadi otak di bawah paras sedar ni, ketika kita sedar, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita cakap, kita dengar, kita buat, kita cakap, kita baca, kita wirid, apa saja yang kita buat ketika kita pada akal sedar ni, dia akan memberi kesan di bawah paras sedar. Dan di bawah paras sedar, kata ulama tasawuf, dia memiliki satu tabungan, ada satu tempat, satu tabungan yang tersimpan di dalam akal di bawah paras sedar. Jadi satu orang yang banyak selawat, dia banyak dengan bilangan selawat yang banyak, dia akan sampai satu tahap, apa yang dia selawat dengan bilangan yang banyak ni akan memenuhi tabungan di bawah paras sedar dia. Di bawah paras sedar. Itu sebab satu orang yang koma, satu orang koma, kadang-kadang berbulan-bulan dia koma, tiba-tiba dia terjaga daripada koma. Dia boleh ceritakan dia telah lalui satu perjalanan hidup yang panjang, kan? Saya mimpi itu, saya lihat itu, saya lihat ini. Dia berada di akal bawah paras sedar. Orang yang tidur waktu malam, dia tidur, dia lelap, maka dia melalui satu proses yang panjang, ruh dia berjalan. Oleh itu kata para ulama tasawuf, di bawah akal paras sedar ni dia memiliki satu tabungan, satu tabung, satu bekas. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita baca, apa saja yang kita wirid, dia akan memberi kesan kepada akal di bawah paras sedar, dan dia akan memenuhi tabungan kerohanian, tabungan jiwa. Oleh itu, apabila bacaan selawat dengan bilangan yang banyak, bilangan sampai satu tahap, apabila tabungan itu penuh dan melimpah, bila tabungan itu penuh dan melimpah, barulah Allah SWT izinkan jiwa itu untuk bertemu Nabi SAW di dalam mimpi. Baru Allah beri keizinan untuk ruh itu, jiwa itu bertemu Nabi SAW di alam mimpi, di alam jabarut. Kita kalau mengaji itu kan, dia ada alam kemalaikatan ni, dia ada alam malakut, kemudian dia ada alam jabarut. Alam jabarut ni adalah alam jabar. Jabar ni apa? Alam kekuasaan. Siapa ada di alam jabarut? Ruh seluruh nabi-nabi, ruh seluruh para anbiya, para rasul, para awliya, wasiddiqin, semua dijabar. Jadi kata Nabi, orang yang ditakdirkan sampai tahap kalau jiwa dia itu, dia ditakdirkan untuk bermimpi Nabi SAW dalam tidurnya, maka roh dia itu telah dibawa ke alam jabar, dan dia ditakdirkan, dibenarkan untuk melihat Nabi SAW dalam mimpi. Dan kata Nabi, barang siapa yang bermimpi aku, mimpi itu benar, dan syaitan tidak boleh menyerupai aku. Itu sebabnya orang yang kalau berkeinginan nak lihat Nabi, dia kena baca selawat dengan bilangan yang banyak.
Tapi kadang-kadang dia baca bertahun-tahun Allah masih belum bagi. Maknanya tabungan dia tu belum cukup lagi. Dia kena baca. Tapi kalau ditakdirkan Allah Ta'ala, kalau ditakdirkan Allah SWT, sampai kita baca, tapi sampai penghujung hidup kita tak juga dapat mimpi jumpa Nabi. Ulama kata tak apa. Sebab akan tiba satu waktu Allah SWT akan bagi kita peluang untuk lihat Nabi SAW. Kita semua ni ada peluang. Sama kita ni ada dua peluang je. Kalau Allah Ta'ala bagi kita hidup di dunia, Allah bagi kita peluang mimpi Nabi, alhamdulillah. Tapi itu perlukan satu amalan yang khusus ya. Ataupun kalau kita tak mimpi Nabi, Allah bagi kita peluang seperti mana riwayat Imam Muslim, Allah bagi kita semua peluang untuk lihat Nabi SAW hari pertama kita dimasukkan dalam kubur kita. Hari pertama. Bukan malam pertama di kuburan tak. Malam pun lambat. Kalau kita ke bumi siang, nak tunggu malam tu lambat. Maksudnya kita masuk je kuburan. Masuk je kubur. Orang letak je. Kadang-kadang belum habis tutup pun tanah tu. Dalam hadis riwayat Muslim, ada riwayat Nabi sebut ketika jenazah tu sedang diturunkan, ketika sahabat sedang dah masuk dah, tengah turunkan tanah tu pun belum habis tu. Dia bukan dah turun tanah tu, dah penuh tanah tu, dah berbukit tanah tu, dah baca talqin, dah balik, baru orang tu disoal. Tak. Sebab Nabi masih berdiri di kuburan tu ketika sahabat masih apa? Masih mengorek tanah tu untuk menimbuskan jenazah ni. Ketika sedang dikorek, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, Nabi kata, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi kata, mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohonlah keampunan. Nabi kata, mohonlah pertolongan kepada Allah dan mohonkanlah keampunan untuk saudara kalian ini. Kerana sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Dia tak tunggu lagi tanah tu apa? Habis. Nabi kata, sekarang dia sedang ditanya. Jadi pada waktu itu berlakulah persoalan di kuburan. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, dibawakan Nabi susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Dan malaikat Munkar dan Nakir bila dibawa susuk tubuh laki-laki ini, malaikat Munkar dan Nakir akan bangunkan jenazah ni, roh ni di kuburan dia. Jadi malaikat akan tanya, apa pandangan kamu tentang orang ni? Apa pandangan kamu tentang orang itu? Bila kata orang itu, maknanya orang itu mesti ada di situ. Betul? Kalau saya tanya, apa pandangan kamu tentang Husin? Mana Husin berada di tiang. Dan semua orang melihat Husin. Dan saya tanya, apa pandangan kalian tentang Husin? Bila dia tanya kepada roh ni, apa pandangan kamu tentang orang ini, orang itu? Maknanya dibawakan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi pertama kali dalam hidup kita lah waktu. Kita akan lihat raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak ditakdirkan untuk diberi peluang untuk mimpi, fi manami, ya Allah bagilah aku peluang ni untuk melihat Nabi dalam mimpi aku. Kalau Allah kabulkan, Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam Fadail Darud, Fadilat Selawat, ada amalan yang Maulana Zakaria bagi. Kalau tuan-tuan baca kitab Fadail Darud sampai habis, tuan-tuan akan jumpa apa saya cakap ni. Maulana ada hadis berkenaan orang nak mimpi, nak teringin nak mimpi lihat Nabi ni. Maulana Zakaria bagi amalan. Tapi Maulana Zakaria beritahu lah awal-awal, ini amalan dia. Tapi kalau kau buat benda tu kau tak dapat, jangan kau kecewa. Jangan kecewa. Bukan selawat itu yang salah. Mungkin dosa kau banyak. Mata kita ni dosa banyak. Mata kita ni banyak maksiat kan. Mata kita banyak tengok perempuan. Kalau tak tengok perempuan depan-depan pun, tengok perempuan dalam telefon, orang tak nampak, tapi kita tengok. Depan orang kita tak tunjuk lah. Tapi kita ada dosa-dosa kecil kita. Kita ada dosa mata kita. Yang paling malam tengok perempuan dalam masjid, masa imam baca khutbah.
Fitnah semua ada kat telefon kita, kan? Kita tengok benda maksiat dalam masjid, itu lagi musibah untuk kita. Kita tengok maksiat dalam handphone, kita tak boleh lari daripada maksiat telefon kita. Tuan-tuan boleh beritahu boleh lari tak maksiat dari telefon? Tak boleh. Macam mana kita nak saring telefon kita ni? Tak boleh. Memang kita akan lihat. Melainkan kita semua pakai telefon macam Husin pakai cap ayam. Oh, handphone cap ayam. Yang Nokia baling anjing tak mati tu. Oh, handphone Nokia yang kecil tu baling anjing mati. Tapi dia apa pun tak ada. Dia hanya tekan nombor dan SMS saja. Dia tak ada WhatsApp, dia tak ada Telegram, dia tak ada Instagram, dia tak ada TikTok, dia tak ada kamera. Jatuh dalam longkang pasar boleh kutip balik. Handphone masih boleh dial lagi. Tapi kita tak boleh lari. Kita semua daripada imam 1, imam 2, pegawai Jabatan Agama Islam, semua. Kemudian kita buka telefon dalam masjid. Dan bila kita keluar TikTok, kita tak boleh lari. Daripada wanita yang tutup aurat sehinggalah penari bogil, semua akan keluar. Yang malang masa kita tengah tengok tarik gambar, keluar penari bogil, kita dalam masjid. Jadi mata kita hari-hari maksiat, kita semua. Jadi kata Maulana Zakaria, jika kalian beramal dengan selawat ni, kalau kalian ditakdirkan oleh Allah, ini amalan yang kalian boleh lihat Nabi. Tapi kalau kalian beramal dengan selawat tu, kalian tak lihat Nabi. Bukanlah selawat itu tak betul, tetapi diri kalian yang maknanya diri kita ni masih banyak dosa dan maksiat. Allah belum nak bagi kita lagi. Tapi jangan kecewalah, jangan amallah lagi sampai Allah Ta'ala buat keputusan. Jika limpahan di bawah, tabungan di bawah paras sedar kita di bawah tu penuh, melempar, barulah Allah takdirkan kita berpeluang dibawa, Allah izinkan ruh kita untuk dibawa ke alam Jabarut pada waktu kita tidur. Waktu kita tidur, sebab kita dah, bila kita tidur, kita dah tak boleh kontrol mind kita, dia di bawah paras sedar. Jadi Allah bawa roh kita ni masuk ke alam Jabar. Waktu itulah Allah izinkan kita untuk melihat susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia beramal dengan selawat tu lama, akhirnya dia dapat rezeki. Dia dapat rezeki mimpi Nabi, tapi dia ada tapi. Dia kata dia tak dapat tengok wajah Nabi. Yang dia nampak adalah sepatu Nabi depan kemah. Dia dapat tengok apa? Dalam diri dia tak dapat, masih tak dapat lihat Nabi, tapi dia lah dapat lihat sepatu yang Nabi pakai di luar kemah kulit tu. Nangis dia. Jadi ulama kata tahap kau sampai situ je. Kau punya tahap sampai situ je, sampai kasut je. Jadi apatah lagi kita. Mungkin dia lagi baik daripada kita. Sekongkong dia beramal, dia mimpi Allah Ta'ala takdirkannya, walaupun dapat lihat sepatu Nabi. Kita langsung sepatu pun tak dapat. Kita paling tinggi pun ambil gambar sepatu, letak kat ketayap. Adalah gambar sepatu Nabi. Jadi sepenuh bulan Rabiul Awal ni, walaupun kita baca kitab Syama'il Tirmizi ni, jadi tiap-tiap minggu tiap minggu kita jadi kita ambil lah manfaat sepenuh kedatangan bulan Rabiul Awal ni, kita perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini dah masuk hari Jumaat, kita banyak selawat. Tuan-tuan datang masjid hari Jumaat, kita masuk masjid, kita habiskan amal-amal infradi kita. Sebaik-baiknya hari Jumaat banyakkan selawat. Jadi kita di Masjid Rahang ni, kita dah tak ada lagi tazkirah Urdu sebelum Jumaat ni tak ada. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan ada masa, tuan-tuan habiskan infradi amal tuan-tuan. Masuk masjid hari Jumaat, masuk awal. Datang masjid hari Jumaat awal. Tuan-tuan datang awal. Waktu yang paling terbaik untuk buat amal ni sebelum sembahyang Jumaat. Jadi tuan-tuan datang, tuan-tuan habiskan tuan-tuan sebaik-baik. Sama ada tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak zikir, tuan-tuan nak baca selawat dengan bilangan yang banyak, 500 kali, 1000 kali. Habiskan infradi amal tuan-tuan. Itu waktu yang terbaik untuk selawat. Kemudian bila masuk waktu, kita azan, kita sembahyang sunat,
Kemudian khutbah akan dibaca satu khutbah saja. Kan? Bukan kita tak nak buat tazkirah tu, tapi sekarang kita tengok sama ada tazkirah Urdu ke atau bukan Urdu ke, orang putih ke, Melayu ke. Yang tazkirah akan tazkirah, yang baca Quran akan baca Quran, yang zikir akan baca zikir. Jadi orang pun tak ada beri manfaat apa. Kan? Yang main telefon akan main telefon. Ini daripada pemerhatian saya. Jadi sebenarnya tak bagus. Jadi sebaik-baiknya kita masuk, kita habiskan amal infradi kita. Kan? Daripada kita layan telefon kita, masuk masjid, kita switch off kita punya phone. Hari itu hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, sekejap ya, 1 jam. Kita bagi 1 jam tu untuk Allah Ta'ala. Kita masuk masjid, kita lock dunia kita. Sekejap ya, kita berhenti sekejap dunia kita. Kan? Kita baca Quran ke, kita baca Yasin ke, kita selawat dengan bilangan yang banyak. Habis Jumaat, kita apa? Kita pun on balik kita punya handphone. Ni kalau tidak, kan orang nak bayan lagi. Yang baca Quran akan nak terus baca Quran. Yang nak semayang tasbih akan semayang tasbih. Yang wirid nak wirid. Jadi dia tak ada beri apa. Jadi waktu kata para ulama, sebaiknya hari Jumaat satu khutbah je. Dan kita ambil lah kesempatan hari Jumaat ni, kan? Saya sentuh ni sebab dia berkaitan dengan Sayyidul Ayyam. Dia penghulu bagi sekarang hari. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, tak apalah, saya pun tak baca macam ayat Tirmizi. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung kitab ni lah, insya-Allah tuan. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.